أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Fadil Ustaz Harun dan keluarga, Ustaz Hasbi, pimpinan sahabat-sahabat pengurusan Musalla Syifa dan seterusnya, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sidang jemaah terutama Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita teruskan lagi urusan ibadah kita, mencari bekalan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berbekalkan dengan ikhlas dan juga kebenaran pada perbuatan kita, selaras dengan perkataan kita, di sisi Allah Ta'ala diterima sebagai amal soleh dan juga akan datang kepada kita di akhirat kelak sebagai syafaat. Untuk itu, sebagaimana biasa, kita sama-sama menilik pada hati kita, menilik pada niat kita, lillahi ta'ala kan, pada lintasan hati kita, supaya apa yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia saja. Sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi hari ini saya sebelum tu minta maaf agak kelewatan hari ini, lewat daripada biasa. Hari ini dari seksyen 25 minggu yang pertama, seksyen 25 Shah Alam, agak kelewatan sebab subuh agak lewat. Allahu Akbar. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai, Al-Imamul Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaih wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat besar dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Kita berada pada perbincangan rahmat Allah, yang dapat diharap dari rahmat Allah, tajuknya ma yurja min rahmatillah. Muka surat 81, kitab yang agak besar sikit ni, muka surat 81. Muhammad bin Al-Munkadir, jumpa tak? Jumpa Yang kecil itu tak perasan muka surat berapa dah? 102. Betul yang besar ni 81 saya. Okay, Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan bersabda, Malaikat Jibril tadi datang kepadaku dan berkata, Ya Muhammad, demi Allah yang mengutusmu sebagai Nabi yang besar, Nabi yang agung, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun di atas sebuah bukit yang lebar, panjangnya 30 hasta kali 30 hasta. Lebar dia 30 hasta, panjang dia 30 hasta. Satu hasta panjang mana? Antara kepala siku dengan ujung jari kita kan? Berapa kaki ni Baji? Sekaki setengah lah kot lebih kurang sekaki setengah, satu hasta. Jadi lebarnya hanyalah 30 hasta. Tak adalah besar sangat. Iaitulah bukit dia tu sekitar 30 hasta. Lebih kurang dalam 45 kaki lah. 45 kaki buka, 45 kaki panjang dia. Dan dikelilingi oleh laut seluas 4,000 farsakh dari setiap penjuru. Pulau tu pula duduk tengah laut. Nak sampai kepada daratan, dia punya jarak dia berapa farsakh tadi tuan-tuan? 4,000 farsakh. Farsakh ni tak pakai pada kita kat sini ukuran ni. Tapi dalam ukuran dia adalah farsakh. Satu farsakh ni lebih kurang dalam 4 kilometer. 4 kilometer. Satu farsakh sama dengan 4 kilometer. Kalau 4,000 farsakh, maknanya 32 kilometer.
32 kilometer pula. 32,000 kilometer. 32,000 kilometer. Utara, selatan, timur dan barat. Maknanya apa? Tengah laut betul lah ni. Pulau dia. Pulau-pulau 45 kaki persegi aja. Ukuran lilik bumi kita ni, kalau ikut data saintifik, lebih kurang 40,000 kilometer. Yang pulau ni, kalau ikut riwayat ni, 32,000 kilometer. Maknanya lebih kurang 3/4 ukur lilik bumi kita. Memang terpencil sungguh nak ceritanya pulau ni, pulau yang jauh dari kelibat manusia, dan ada seorang hamba Allah duduk seorang-seorang di tengah pulau yang mustahil lah pada akal kita kata nak dikunjungi oleh mana-mana manusia yang lain. Di situ Allah mengeluarkan sumber air yang segar selebar 1 jari dari bawah bukit. Tu dia. Allah datangkan sumber air sebesar 1 jari tangan ni je. Maknanya kecil sangatlah. Juga pohon delima pada setiap hari berbuah sebuah biji. Sebuah delima. Setiap hari sebiji, tuan-tuan. Maka bila petang hari, turunlah orang itu untuk berwuduk dan memetik delima, lalu dimakannya. Kemudian berdiri solat sembahyang dan dia minta kepada Tuhan supaya dimatikan dalam sujud dan supaya badannya tidak disentuh oleh bumi atau lain-lainnya hingga bangkit di hari kiamat sambil sujud. Tu dia. Permintaan dia special. Apa yang diminta daripada Allah Ta'ala? Supaya dia ni dimatikan dalam keadaan bersujud. Dan keadaan itu kekal sampai hari kiamat. Tidak bertempek tubuh dia dengan bumi. Nak cerita betapa dia nak sangat dalam keadaan beribadah sujud kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala telah menerima permintaannya. Kerana itu setiap kami naik turun dari langit, selalu melaluinya, ia sedang sujud. Maknanya Jibril beritahu setiap kali kami, Jibril dan malaikat lain turun naik antara langit dengan bumi ni, Jibril dan lain-lain malaikat nampaklah hamba Allah ni sujud, beribadah dengan penuh khusyuk dan taat kepada Allah di tengah-tengah lautan yang begitu luas, 32,000 kaki, 32,000 kilometer dari daratan tadi. Jibril berkata, kami dapat dalam ilmu bahawa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah menyuruh, masukkanlah hamba-Ku itu ke syurga dengan rahmat-Ku. Maka berkata orang itu, dengan amal-Ku. Tu dia. Bila sampai hari perhimpunan besok, Allah Ta'ala arahkan supaya malaikat bawa dia ke syurga dengan rahmat Allah. Tiba-tiba lelaki ni kata, bukan ya Allah, aku masuk syurga bukan dengan rahmat kamu, tapi dengan amalanku. Pasal apa? Pasal dia perasan dia beramal banyak, 500 tahun semayang, ibadah, kemudian mati pun dalam keadaan sujud, sehingga kan sujud dia tu sampai daripada tarikh mati sampai hari kebangkitan berdempek, tidak tidak hancur luluh, orang kata tidak bersatu dengan tanah. Nak cerita bangkit pun dalam keadaan dia masih dalam keadaan bersujud. Maka dia perasan bahawa amalan dia lah yang menyebabkan dia layak untuk masuk syurga. Maka Allah menyuruh malaikat supaya menghitung semua amalnya dengan nikmat-Ku, iaitu nikmat melihat. Tiba-tiba nikmat penglihatan itu telah mengelilingi ibadahnya selama 500 tahun. Sedang nikmat-nikmat Allah yang lain-lainnya belum. Maka Allah berfirman, masukkan dia ke dalam neraka, dan ketika ditarik menuju ke neraka dia berkata, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmat-Mu. Maknanya apa tuan-tuan? Bila sahaja hamba Allah ni dia condemn lah, dia komen lah Allah, ya Allah, aku masuk syurga bukan dengan rahmat kamu, belas kasihan kamu, tapi dengan amalan aku, susah payah aku. Maka bila dah jadi lagu tu, Allah pun tegakkan hukuman lah tuan-tuan. Nampak lelaki ni banyak songeh,
Banyak cekadak sangat. Nak pertikaikan pula keputusan Tuhan. Oh, dia duk kira dengan amalan dia. Maka Allah suruh malaikat tegakkan keadilan betul-betul. Apa keadilan itu? Iaitulah diadukan amalan dia 500 tahun dengan pemberian nikmat Allah. Selama 500 tahun. Maka dia ambil perkiraan nikmat apa tu? Nikmat penglihatan saja. Mata saja, tuan-tuan. Tak pergi kepada nikmat lain lagi. Bila diukur, ditimbang dengan nikmat penglihatan, kat situ pun dah tak lepas nak membalas segala nikmat penglihatan. Belum kira lagi nikmat pendengaran, nikmat merasa, nikmat kulit, nikmat segala benda. Maka di situlah bila dah tak lepas dengan nikmat yang Allah beri, maka Allah perintahkan malaikat supaya humban ke dalam neraka lah. Sebab tidak setimpal dengan pemberian nikmat yang Allah beri. Sepatutnya ibadah tu bagi padanlah dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Bila dah keadaan begitu, barulah hamba Allah ni faham kedudukan diri, menyesal. Maka dia minta supaya Allah masukkan ke dalam syurga. Kali ni baru disedar. Dengan apa? Dengan rahmat. Hilang dah ego sombong dia. Dia rasa macam dia banyak amal tadi. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi riwayat ni, tengok kat bawah ada sikit lagi kan. Allah berfirman kepada malaikat, kembalikanlah dia. Lalu ditanya oleh Tuhan, hambaku, siapakah yang menjadikan engkau daripada tidak ada? Jawab hamba Allah tadi, engkau ya Tuhan. Lalu ditanya lagi, apakah itu kerana amalmu atau rahmatku? Jawabnya, dengan rahmatmu. Lalu ditanyanya, siapakah yang memberi kekuatan kepadamu untuk beribadah 500 tahun? Jawabnya, engkau ya Allah, engkaulah Tuhanku. Dan siapakah yang menempatkan engkau di atas bukit di tengah lautan dan mengeluarkan air yang segar tawar dari tengah-tengah laut yang masin getir dan menumbuhkan buah delima setiap petang, padahal buah itu hanya berbuah 1 tahun 1 kali. Lalu engkau minta kepadaku untuk mati sujud. Siapakah yang berbuat itu semua? Jawabnya, engkau Tuhanku. Firman Allah Ta'ala, maka semua itu dengan rahmatku. Dan kini saya masukkan engkau ke syurga dengan rahmatku. Malaikat Jibril berkata, segala sesuatu terjadi dengan rahmat Allah Ta'ala. Tu dia. Jadi bila hamba Allah tu ketegak sangat, degil sangat, nampak macam bengkeng penuh dengan Tuhan, maka Allah kira sungguh. Kira halu-halu sungguh. Maka Allah bangkit belaka. Siapa yang ciptakan kamu? Lepas tu siapa yang letakkan kamu di satu tempat terpencil tengah-tengah lautan, 32,000 kilometer setiap penjuru nak sampai tempat yang terpencil. Kemudian kecil pula daratan tu, hanya 45 kaki saja lebih kurang kan. Kemudian dapat pula air, walaupun air sepatutnya payahlah nak dapat sebab keliling dia tu semua air masin belaka. Tiba-tiba kamu diberikan sumber air tawar yang boleh kamu minum, tak ada masalah. Kemudian dibuahkan pula buah delima tiap-tiap hari sebiji. Padahal buah delima tu ada musim dia, ada masa dia berbuah, banyak masa dia tidak berbuah. Dan kemudian kamu diberikan pula keizinan untuk beribadah sampai mati dalam keadaan sujud. Tu dia Allah bangkit belakalah, tuan-tuan. Pada manusia hak banyak cegahnya, hak nampak lebih cerdik pada Tuhan ni. Itulah dia, tuan-tuan. Akhirnya dengan kaedah itu, dengan cara Allah Ta'ala membangkitkan segala-galanya ini, barulah hamba Allah ni nampak bahawa sebenarnya kita ni banyak hidup dengan rahmat Tuhan. Bukan dek kerana kuat kita, dek kerana cerdik, dek kerana alim, dek kerana baik kita. Tidak. Maka di sinilah datangnya kefahaman kita bahawa kita masuk syurga dengan apa, tuan-tuan? Rahmat ke amalan kita? Dengan rahmat. Hak biasa kita dengar bahawa kamu semua tidak akan masuk syurga dengan amalan kamu, sebaliknya dengan rahmat tu Tuhan. Jadi bagaimana kita nak faham hadis tu? Inilah kisah dia. Inilah kisah untuk kita faham. Muhammad Al-Munkadir, orang yang meriwayatkan hadis ni, siapa dia ni, tuan-tuan? Muhammad Al-Munkadir. Beliau adalah guru kepada Imam Malik rahmatullahi alaihi. Imam Malik bin Anas ni adalah pengasas mazhab
Maliki. Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita. Jadi Muhammad Al-Munkadir ni guru pula kepada Imam Malik rahmatullahi alaih. Okey, jadi kita boleh ambil hadis ni sebagai satu kefahaman kita berkenaan dengan ukuran rahmat Allah kepada kita sebenarnya yang melepaskan kita daripada neraka wal ayazabillah, pada masa yang sama yang menyelamatkan kita dengan nikmat syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan bukan dengan kekuatan amal ibadah kita. Sedangkan kalau nak diukur ibadah kita tidaklah sebesar mana berbanding dengan pemberian Allah kepada kita. Ya Allah guna untuk bandingkan dengan amalan tadi baru satu nikmat, nikmat mata. Kalau kita duk ukur nikmat ni tuan-tuan, mata saja, kat mata saja ni berapa banyak nikmat. Dia punya kornea mata, retina mata, mata besar, mata kecil, lendir mata, air mata, apa lagi, kelopak mata, bulu mata. Alah, tu saja pun tak cukup kita nak bilang dengan jari kita. Sabarlah. Allah kata jika kamu kira nikmat Allah tidak terhitung dengan hitungan kamu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Itu pada mata saja. Itu yang kita nampak. Kita tak nampak di belakang dia lagi. Dengan urat saraf dia, dengan sel-sel bertrilion di belakang tu. Ya Allah. Akhirnya kita angkat surrender lah, angkat bendera putih lah dengan Tuhan ni tuan-tuan. Bahawa kita sebenarnya tidak mampu untuk membalasi segala pemberian nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Lantas apa yang kita buat ini hanya sedikit sangat berbanding dengan limpahan rahmat kasih sayang. Tiba-tiba yang sedikit ni kita nak angkat, nak membesar-besarkan diri kita dengan alasan kononnya kerana amal kebaikan kita lah yang menyebabkan kita patut dimasuk dalam syurga Allah. Itu tak padang lah dengan realiti yang sebenar. Boleh faham tuan-tuan ni? Anak kita sikit sangat je sapu sampah sekeping dua je sampahnya, tapi bukan main, dia duk ngungkit depan kita. Bila kita bagi hadiah, dia ungkit balik. Kenapa daddy sikit benar? Daddy bagi ni pasal saya buat baik tadi, kemas rumah. Padahal tuan-tuan kita bagi bukan kerana dasar kemas rumah. Benda dia buat tadi tak kemas pun, maka malah makin bersepah. Tapi kita bagi kat dia tu atas dasar hubungan kasih sayang, hubungan anak dengan mak ayah tuan-tuan. Tapi anak-anak kita dia dah nampak benda tu sebagai satu pembalasan budi daripada kita. Itulah gambaran tuan-tuan kejahilan kita pada mengukur limpahan rahmat kasih sayang Allah yang tidak bertepi berbanding dengan ketaatan kita yang sebegitu kecil dan kerdil tuan-tuan. Al-Hasan radhiyallahu anhu, Hasanul Basri berkata, Nabi SAW bersabda, tiada berkumpul dua perasaan, iaitulah berharap pada rahmat Allah dan takut dari seksa Allah dalam hati seorang Muslim akan mati, melainkan pasti akan diberi oleh Allah Ta'ala harapannya dan dihindarkan dari ketakutannya. Sekejap tuan-tuan tengok dia punya matan asal dia. Dia punya terjemahan ni rasa macam tak kena sikit. Tidak berkumpul dua perasaan, berharap pada rahmat Allah dan takut dari seksa Allah dalam hati seorang Muslim akan mati. Ketika mati, akan tu tukar kepada ketika mati, baru faham sikit. Masyatama'ar raja' wal khawfu fi qalbi imri'in muslimin 'indal maut illa atahu Allahu ma yarju wa surifa anhu ma yakhaf. Hadis ni hadis hasan, boleh buat dalam bracket selepas dia tu, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis hasan ni dia standard dia macam hadis sahih lah, bawah sikit daripada hadis sahih. Jadi dia punya hukum beramal macam hadis sahih. Kita boleh beramal, wajib beramal dan boleh dijadikan hujah dalam urusan agama. Apa yang disebut dalam matan hadis ni? Iaitulah seorang Muslim ketika dia nak mati, tiba-tiba dalam dirinya ada dua perasaan.
Pertama, perasaan al-khawf, takut nak berjumpa dengan Allah. Dia kerana bimbang, amalan dia Allah tak terima. Amalannya tidak ikut standard kehendak Allah. Amalannya tidak setimpal dengan sepatut yang dia buat. Pada masa yang sama, dia ada perasaan rojak. Apa maksud rojak? Mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan redha daripada Allah Ta'ala. Maka kalau ada dua perasaan ini pada diri seorang Muslim ketika dia nak menghadapi kematian, maka apa yang berlaku? Pasti akan diberi oleh Allah harapannya. Dan dihindar dari ketakutannya. Maknanya Allah ambil kira harapan, rojak, tidak pada ketakutan. Boleh faham tuan-tuan ni? Maka Allah akan utamakan harapan. Maknanya apa yang kita harap daripada Allah Ta'ala itulah yang diambil kira oleh Allah Ta'ala. Kita harapkan apa? Amalan sedikit kita dipandang Allah, amalan kurang kita diterima Allah, amalan yang tak berapa nak kualiti terima Allah Ta'ala. Maka harapan itulah yang diambil kira. Boleh faham tuan-tuan ni? Sebagaimana riwayat sahih berkenaan dengan Nabi SAW menziarahi seorang pemuda yang dalam keadaan nazak ketika itu. Maka Nabi tanya pemuda itu, bagaimana keadaan kamu sekarang ketika nazak ni? Dia kata, aku mengharapkan Allah mengampuni dosaku, menerimaku dengan limpahan rahmat. Maka Nabi sebut macam mana? Almar'u inda zanni abdi, ana inda zanni abdi. Nabi SAW bawa satu kata-kata Allah, ana inda zanni abdi, aku adalah berdasarkan sangkaan hamba-ku terhadapku. Sebab itu penting sangat kita mempunyai sangkaan yang benar pada Allah, sangkaan yang baik pada Allah, yang duduk pada rojak, pada harapan tadi. Cuma hak kita dah sebut sebelum ni lagi tuan-tuan, nak boleh sampai kepada sangkaan baik pada Allah, dia mesti didahului oleh ilmu tentang Allah. Mesti didahului dengan kenal kita pada Allah Ta'ala. Sebab kita hanya boleh meletakkan sangkaan harapan kita apabila kita kenal bagaimana tabiat sesuatu. Kalau kita tak kenal tabiat dia macam mana kita nak letakkan harapan, permohonan, harap, doa kita tadi tuan-tuan. Sebab itu ilmu tentang ma'rifatillah itu terlalu amat penting kan? Sebagaimana kita sedia maklumlah, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal urusan agama kenal Tuhan. La tasihul ibadah illa bima'rifatil khaliq. Tak sah ibadah melainkan sesudah kita kenal, melainkan dengan kenal kita pada Khalik, kepada Allah Ta'ala. Boleh faham tuan-tuan? Pas nak kenal Tuhan ni, bagaimana laluan dia? Caranya ialah dengan tadabbur, tafakkur. Dengan kita meneliti kejadian Allah, berfikir tentang kejadian Allah. Tuan-tuan punya kitab kat belakang ni ada satu pengajian yang cukup penting tuan-tuan. Bagaimana diajar kepada kita bagaimana nak bertafakur pada kejadian Allah Ta'ala. Kalau terjemahan ni kat mana? Surat berapa yang sekejap ni? Saya tengok jap. Tajuk tu di hujung. Kalau nak jumpa kat hujung tu nampak gaya 10 tahun lagi tak lepas je lagi rasanya. Kat mana sekejap saya cari. Tuan-tuan buka muka surat 699, kitab besar saya ni, 699. Tajuk dia berfikir tentang makhluk Allah. Tajuk ni kita hadam betul-betul, ini adalah cara untuk kita kenal Tuhan, berfikir tentang Tuhan. Muka surat 699, tajuk dia berfikir tentang makhluk Allah, tafakkur fi khalqillah. Kemudian direct kepada muka surat 701. Di belakang dia 701. Itu comel sangat tajuk tu. Kita awalkan tuan-tuan
Bagaimana nak kenal Tuhan? Macam mana nak sampai kepada insaf kita tentang diri kita dan agung kita pada kebesaran Allah. Tengok 701. Jumpa tak? Okey. Abu Lais berkata, jika seorang ingin mencapai fadilat tafakkur, maka hendaklah dia berfikir dalam 5 macam. Berfikir pada 5 perkara. Apa benda yang kita nak fikir-fikir ni? Tak selalu kita dengar. Bertafakurlah pada kejadian Allah. Pada kesan-kesan perbuatan Allah. Kita nak fikir apa? Ni dia, cara dia. Imam Abu Lais Samarqandi dia pandu dan bimbing kita. Pertama sekali, memikirkan ayat-ayat bukti kebesaran kekuasaan Allah. Satu. Yang keduanya, berfikir tentang nikmat pemberian Allah. Yang ketiga, berfikir pahala yang dijanjikan Allah. Yang keempat, berfikir seksa hukuman Allah. Dan yang kelima, berfikir apa yang diredai dan apa yang dimurkai Allah. Kemudian dia terangkan di bawah tu. Adapun memikirkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, iaitulah kekuasaan Allah dalam menjadikan langit dan bumi, terbit dan terbenamnya matahari dari timur dan barat, silih bergantinya malam dengan siang, dan kejadian dirinya sendiri. Ini cara kita diajar untuk berfikir. Berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah pada apa ni? Siang malam, bulan, matahari, segala benda sebagaimana dibimbing menerusi pandangan Imam Abu Lais Samarqandi ni. Maka bila seorang memikirkan bukti-bukti itu, akan bertambah makrifah dan keyakinan diri. Makrifah pada Allah dan pada kekerdilan diri kita. Yakin tentang Allah dan yakin juga tentang kehidupan kita akan berakhir, akan muncul kehidupan baru, iaitulah kehidupan akhirat. Adapun memikirkan nikmat-nikmat kurniaan Allah yang bernama ala, nikmat yang batin, dan na'ma, iaitu nikmat-nikmat yang zahir atau sebaliknya. Maka yang kedua tadi dia minta kita berfikir tentang nikmat pemberian Allah. Nikmat pemberian Allah ni ada 2 bentuk, tuan-tuan sekalian. Pertamanya nikmat zahir, yang keduanya nikmat batin. Jadi nikmat zahir disebut sebagai ala. Itu yang diulang dalam Quran tu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Berapa kali diulang? 34 kali kan? 34 kali. Tak silap saya ayat surah Ar-Rahman ni 79 ayat. 34 kali, separuh daripada keseluruhan kandungan surah Ar-Rahman ni diulang. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat-nikmat Tuhan kamu mana hak kamu nak dustakan, hak kamu tak nampak, hak kamu duk lalaikan, tak nampak itu pemberian Tuhan. Ala, sebahagian daripada tafsiran ulama merujuk kepada nikmat hak nampak pada mata, hak dengar pada telinga, hak boleh raba pada tangan. Hak zahir. Sedangkan di sana ada nikmat yang batin. Nikmat batin disebut sebagai nu'ama. Datang daripada perkataan nikmah, nu'ama. Dia terangkan lagi. Contohnya, kedua tangan termasuk ala tangan kita. Ini ala, nikmat dalam bentuk zahir. Sedang kekuatan tangan termasuk nikmat. Mana nikmat batin pada tangan? Kekuatan tangan ni berfungsi. Menggenggam, mendepa, macam-macam lah. Itu nikmat. Jadi ini hak duduk dalam lingkungan pemikiran kita, tafakur kita, supaya kita jumpa iman tadi. Kecantikan itu nikmat. Dan muka itu ala. Kalau muka pula, ini adalah nikmat zahir. Comel pada muka, itu adalah nikmat. Rup elok pada zahir muka, itu adalah ala. Nampak tak tuan-tuan ni? Itu cara dia. Mulut, itu nikmat zahir. Kemudian, fungsi mulut, dapat merasa makanan, dapat buat itu, buat ini, itu dipanggil nikmat batin. Kaki, nikmat zahir.
Kemudian kekuatan kaki, berjalan, melompat, pergi ke mana-mana, itu nikmat batin. Sehingga apabila seorang mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, maka dia mendapat alat tetapi tidak mendapat nikmat. Siapa yang ada nikmat zahir saja, batin tak dapat. Itu juga duduk dalam tafakur kita. Ada juga pendapat alat itu tibanya nikmat dan nikmat itu terhindarnya bala. Ada pandangan ulama tentang perkataan alat dan juga nikmat. Kemudian apa lagi? Maka apabila seorang memikirkan nikmat-nikmat Allah, akan timbul rasa